Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu harap rakan-rakan yang berada streaming sekarang ni boleh mendengar suara cikgu. Boleh bagi respon Haris? Boleh. Assalamualaikum Haris. Waalaikumsalam. Fahim, Assalamualaikum. Salam. MU, Assalamualaikum. Salam. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran. Mungkin yang dimaklumkan tadi kamu bab 3. Kalau bab 3 ni jauh sangat ni. Tadi cikgu nak express kepada secara kasar secara kasarnya apa yang akan ada dalam bab-bab yang seterusnya. Sebenarnya bab-bab yang seterusnya contohnya tamadun, mengenali tamadun, tamadun Yunani, tamadun Rom, tamadun Indus, tamadun Cina, kemudian diakhiri dengan tamadun Islam. Kesemua tamadun ni dia pecah kepada bab yang besar. Okey, contoh macam tamadun Rom dengan Yunani dia sekalikan. Tamadun Indus dengan tamadun Cina dia sekalikan. Tamadun Islam dia khususkan satu. Jadi kalau kita tengok dari segi bab ke bab, kalau kita tengok dari bab ke bab, dia cerita pasal kenali tamadun. Okay, muka surat depan lah daripada kandungan tu sendiri. Mengenali tamadun, lepas tu tamadun awal dunia, kemudian peningkatan tamadun Yunani, Rom, India, China, lepas tu tamadun Islam. Dia berlega di sekitar itu sahaja, dia tak lari. Dan sebenarnya untuk peringkat tingkatan 1 ni dia lebih kepada kognitif pengetahuan sahaja. Maknanya kamu kena tahu. Okey. Apa tu? Okey. Boleh Haris nak ambil buku teks. Okey, dia sekali jalan. Maknanya orang kata kamu tidak perlu menggunakan thinking yang tinggi untuk memikirkan, untuk memahami cerita di sebalik tamadun ni. Maknanya bermula bab 4, 5, 6, 7, 8 ni dia cerita je. Okey, you faham maksud tamadun, kemudian you tahu lokasi-lokasi tamadun, kemudian bagaimana sesebuah tamadun itu dibina, berkembang, latar dia, kemudian apakah kelebihan tamadun tersebut. Dia cerita dia sekitar itu sahaja. Jadi secara umumnya kalau kamu tidak dibimbing oleh guru sekalipun, kamu masih lagi boleh aras memahami, faham apa yang cuba nak disampaikan oleh penulis buku teks ni. Okey, jadi secara umumnya, okey, selepas ini cikgu sangat recommend kamu untuk membaca, habiskan satu buku teks. Okey, daripada you tidak mempunyai hobi yang lain selain daripada membaca Quran, jaga kamu punya adab, kemudian kamu mesti baca buku teks sampai habis, sampai muka surat 189. Okey, kena rasa betapa ianya penting untuk kamu dapat pengetahuan. Tetapi untuk dalam masa 2 minggu ini sebelum kamu masuk ke sekolah dan exam, saya maklumkan kamu kena baca sehingga bab 6 terakhir, iaitu peningkatan tamadun Yunani. Makna bab 4, 5 dan 6 tolong tanda, makna daripada bab 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, saya syorkan sangat-sangat anak-anak tolong baca dari kulit ke kulit. Okey. Buatkan dia seolah-olah buku cerita. Dia cerita dia memang sedap. Tapi ada sedikit sebanyak konflik bila kita baca, oh benda ni dia macam hanging je kan. Macam khayal dia baca buku sejarah kan. Baca sikit dah tidur. Tapi jadikan dia sebagai habit. Okey, jadi sebab kamu perlu, sejarah ni dia bergantung sepenuhnya kepada fakta-fakta yang tertulis. Dia sumber yang tak boleh nak diubah lagi. Okey, jadi kamu kena yakin bahawa sekiranya kamu baca dari kulit ke kulit,
Kamu tandakan betul-betul, gariskan mana yang kamu faham, tandakan mana yang kamu tak faham, kamu akan boleh faham. Tu yang kita nak. Sebab dia pengetahuan saja. Kamu tidak sampai aras untuk mengaplikasikan perkara tersebut di tahap yang paling tinggi. Contohnya anatomi pendidikan kita ada aras 1, aras 2, aras 3, aras 4. Paling tinggi 4 ya aras. 4, aras 4. Kamu tak akan pergi ke aras merumus gila-gila, mentafsir semula ke, tak ada. Makna paling tinggi aplikasi. Okey. Jadi sambil-sambil tu kamu boleh kalau kamu ada menggunakan selain daripada laptop, ada handphone di sebelah, bolehlah promotekan kawan-kawan tu untuk masuk dalam grup ni. Sebab saya tak jumpa grup kelas kamu, okey, yang Cikgu Ashikin buat untuk semua parent, saya tak jumpa. Saya cari tak jumpa, saya tak tahu apa dia settingkan. Okey, sebab pagi tadi saya sibuk sikit. Jadi insya-Allah cikgu akan bagi tahu secara brief saja. Semua ada buku teks. Haris ada buku teks? Ada. Fahim? Ada. Okey, Mus ada buku teks? Ada. Ada. Okey, so selesai. Saya tak perlu buka buku teks digital kat sini. Makna awak bergantung pada buku teks yang pada tangan awak, saya akan bergantung pada buku teks yang ada sebab saya nak tengok reaction kamu. Okey, baik. Buka halaman 74 dahulu. 74. Mengenali tamadun, bab 4. Okey, 74. Okey. Baik, muka surat 74 kita tengok boleh Mus tolong bacakan muka surat 74, apakah yang anda akan pelajari? Baca yang tu je. Memahami maksud tamadun mengikut bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Nombor 2, mengenali konsep tamadun mengikut pandangan Islam dan Barat. Ya. Nombor 3, memahami ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi secara rumusan ke awal, okey, ada 3 elemen yang kamu harus faham dalam bab 4. Ada 3 elemen yang kamu harus faham dalam bab 4. Yang pertama, memahami maksud tamadun Yunani itu apa. Dalam bahasa Inggerisnya apa, bahasa Arabnya apa. Ini sebagai latihan kamu. Maknanya kamu pergi cari nanti dekat buku teks tu, sambil dibaca kamu bulatkan. Okay, bulatkan terus sebab kamu nak kena cepat. Okay, belajar cepat, mana baca maksud tamadun Yunani, jumpa terus bulat. Faham kan? Okay, mana maksud tamadun bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Okay. Kemudian yang kedua, mengenali konsep tamadun mengikut pandangan Islam dan Barat. Okay. Sama juga latihan kedua kamu, cari teks yang mengatakan tentang konsep tamadun mengikut pandangan Islam dan Barat. Okay. Dia berada di muka surat 78. Okay. Kamu baca. Sudut pandang Islam, sudut pandang Barat. Kena baca. Sebab kelas kita memang kelas sejarah. It's a storytelling. Cerita yang bersifat storytelling. Kemudian yang ketiga ni dia ada elemen. Okay, ada 9 elemen dalam ciri-ciri tamadun awal dunia. Ada 9 ciri tamadun awal dunia. Jadi yang 9 ciri ni kamu kena baca. Okay, dan dia punya paragraf panggil apa dalam bahasa Melayu paragraf? Karangan. Perenggan. Okey, perenggan. Okey, setiap perenggan, petikan-petikan perenggan tu tak ada panjang sangat, pendek-pendek je. Kalau kamu tengok muka surat 81, 82, okey, 81 pertanian. Okey, ada sistem pemerintahan. 82 ada pembentukan. Okey, kemudian pengkhususan pekerjaan. Okey, muka surat 83 ada tentang teknologi. Ada juga tentang organisasi sosial.
Kemudian muka surat 84 kita ada tulisan dan penyimpanan rekod, agama dan kepercayaan, dan akhir sekali dalam bab 4 adalah muka surat 85 kesenian dan kesusasteraan. Okey. Ni kita main brainstorm je dulu. Okey. Anak-anak perlu baca selepas ni. Okey, baca. Jadi itu bab 4. Untuk bab 5, okey. Untuk bab 5, okey, tamadun awal dunia. Okey. Fahimuddin boleh tolong baca apakah yang anda harus pelajari? Nombor 1, mengenali 4 lokasi pembentukan tamadun awal dunia. Nombor 2, memahami sumbangan tamadun awal dunia. Ya. Mengenali 4 lokasi pembentukan dan memahami sumbangan. Okey, memahami sumbangan tamadun awal dunia. Ada tak sesiapa yang ajar kamu tentang Google? Mind mapping Google. Ada siapa ajar tak? Tak pernah. Fahim tahu Google. Bukan Google tahu, Google. Haris tahu? Haris tahu? Tak. Tak tahu. Okey. Dia sebenarnya Google tu buat mind mapping. Mind mapping punya sistem online, tapi cikgu pun tak mahir sangat pakai. Okey, cikgu belajar sekejap je tu, terus cikgu arwah lah, tak faham. Okey, tak nak buat lah. Tapi kalau kamu nak cuba buat mind mapping biasa pakai kertas A4 je. Senang, maknanya kamu boleh nampak dalam satu kertas A4 tu, contohnya dekat muka surat contohnya, tak ada contoh. Kalau dekat geografi dah nampak. Okey. Tak apa. Jadi tamadun awal dunia, kita yang pertama kita nak kenal lokasi pembentukan tamadun awal. Okey, makna 4 lokasi tadi, lokasi apa? Tamadun apa yang kita nak tahu sekarang ni? Yunani. Yunani lagi? Tamadun Inggeris. Tamadun Inggeris tak ada, Indus ada. Indus. Indus. Tamadun Cina. Tamadun Islam. Okey. Tamadun Islam. Yunani, Rom. Yunani, Rom. India, Cina, Islam. 5. Tapi kita nak fokuskan 4 sebab Islam tu dia berdiri sendiri. Okay, dia satu special lah. Kita tak campur-campur dengan tamadun lain. Okey. Jadi kita nak tahu bagaimana tamadun yang 4 ini terbentuk. Makna dia berada di muka surat seterusnya, muka surat 92. Okey. Dia tunjuk mana tamadun Mesir Purba dekat mana. Apa tu? Apa yang besar tu? Teks dia yang besar tu apa? Tamadun Mesir Purba dekat mana? Muka surat 92. Kat Afrika. Afrika. Peta. Haris, peta Haris. Okey. Lepas tu ada peta, bukan peta, tamadun Mesopotamia. Dekat mana? Dekat Asia. Asia. Okey, Asia. Dia dekat-dekat tu. Okey. Kemudian tamadun Indus. Okey, dekat sebelah India. Tamadun Huang He. Dekat mana tu? Dia Asia tapi Huang He ni dekat mana? Cina. Tamadun dekat negara mana? China. China. Jadi dia sebut tadi tamadun Mesir Purba dalam tamadun Rom, Mesopotamia dalam Yunani, Indus, India, Huanghe, China. Sekejap, saya masukkan Ariel Syami. Kita berkenalan dengan Ariel Syami sekejap. Tak masuk pula. 1, 2. Assalamualaikum Ariel. Assalamualaikum Ariel. Ariel Gasper Ariel nampak mata je. Mana leher mana? Syami, okey Syami.
Dia biasa panggil Airil ke Syami ni? Airil. Airil. Airil okey tak? Dia tengah Connecting connect lagi. itu audio. Sian kau dia. Hai Airil. Hai. Baru nampak leher. Tadi cek leher tak jumpa. Okey? Baik. Cikgu dah berada di bab 5. Kita buat perbincangan asal dulu. Sebab cikgu akan bantu kamu untuk 6 bab. Okey, bab 1 sampai 6. Untuk exam je ni sekarang fokus nak exam. Jadi kamu kena baca dari kulit ke kulit sampai bab 6 yang terakhir. Okey? Jadi muka surat 94, kalau ada buku teks boleh refer kat buku teks. Muka surat 94 dia dah memula cerita tentang perkembangan 4 tamadun awal dunia. Okey, yang ada tamadun Mesopotamia. Okey. Itu muka surat 94. Okey, diikuti dengan muka surat 97 ada peta yang besar. Okey. Tamadun Mesir Purba. Okey, ada di situ. Muka surat 98. Okey. Dia kata kenapa Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil. Okey, kena baca. Kena baca. Semua kena baca. Okey. Muka surat 99. Okey, kemudian dia berbincangkan tentang muka surat 100 tamadun Indus. Okey, kita ada banjaran Himalaya dekat peta petunjuk tu dia bagi lembah Indus. Muka surat 11 101 kita ada bangunan Mohenjo-daro. Ada sebuah filem okey tentang Mohenjo-daro yang dilakonkan oleh Hrithik Roshan kalau tak silap saya. Boleh tonton cerita tersebut. Mungkin membantulah dari satu sudut. Tetapi kalau orang tu tengah berjoget, sila tutup mata lah. Faham? Okay. Kadang-kadang dia pakai tak cukup baju. Jadi kita pandailah kita nak belajar kan. Mungkin ada cerita lah sikit kat situ. Okay. Kemudian muka surat 102. Tamadun Huang He. Okey, untuk negara Cina, Tamadun Huang He ni apakah yang dimaksudkan dengan Sungai Kuning? Kalau tak silap saya, sungai dia sebut kuning, apa entah istilah dia. Boleh baca lah. Laut kuning. Laut kuning. Laut kuning. Saya nak sebut kuning. Saya ingat kuning je. Okey. Kemudian kamu boleh tengok sungai dia memang warna kuning. Tapi itu bukan air keruh lah. Bukan air teh. Muka surat seterusnya 104. Muka surat 104 melihat perbandingan sumbangan tamadun awal yang penting. Okey, perbandingan sumbangan tamadun awal yang penting. Dia bagi aspek. Okey, ciri itu dia bagi aspek apa yang nak dikaji, pemerintahan, pentadbiran, kegiatan ekonomi yang warna biru, teknologi yang warna pink, kat sebelah ada warna hijau, hijau apa ni? Hijau daun pisang kesenian dan kesusastraan. Kemudian ada hijau yang tak berapa nak hijau sangat tu, binaan bangunan dan kemudahan. Dia buat perbandingan antara tamadun. Yang itu kena betul-betul faham. Kena baca. Jadi hari ni kita pengajaran kita adalah baca. Boleh Syami boleh baca? Boleh. Mus boleh baca? Boleh. Fahim boleh baca? Boleh. Haris boleh baca? Boleh. Haris siap tersilap masuk kelas hari tu kan? Tak apa. Rezeki dia kan, melompek dia masuk kelas. Okay, muka surat 107. Kamu nampak tak ada orang tengah mandi tu? 107. Nampak orang tengah mandi? Nampak? Ada tak? Ada. Ada. Biarlah orang tu nak mandi kan. Buat apa kita tengok? Patah sebelah. Muka surat 108 sehinggalah habis bab ini. Dia menerangkan lebih terperinci apa yang dimaksud dengan pemerintahan. Okey, mana dia melihat pemerintahan tadi Mesopotamia buat apa? Mesir Purba buat apa? Indus, kemudian Huang He. Kemudian dia pergi pula kegiatan ekonomi. Mesopotamia buat apa?
Mesir Purba ada apa? Indus dia kegiatan apa? Huang He apa yang dia laksanakan? Teknologi pula, dia melihat Mesopotamia apa teknologi yang ada. Mesir Purba apa teknologi yang diperkenalkan. Indus apa dia buat. Huang He ada perkataan yang diperkenalkan. Begitu juga dengan kesenian, tamadun Mesopotamia ada tulisan epik. Indus ada patung. Mesir Purba dia lukis dekat dinding-dinding bangunan serta kuil. Huang He dia ada tembika, contoh kesenian. Okey. Itu dia bab 5. Bab 5. Okey. Dan kita pergi yang seterusnya, bab 6. Bab 6, dia barulah mula membincangkan peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Okey. Kita ada lagi 10 minit untuk kita live Zoom. Tak apa, saya teruskan. Awak ada buat apa lagi ke lepas ni? Ada kelas lagi ke? Ya. Ada. Kelas apa? Tauhid. Tauhid. Okey, pukul 11. 11.30. 11.30. Okey. Cikgu boleh sambung lah, ambil 10 minit kamu ni pun dah 10.30 kan. Okey. Sembang-sembang kejap 10 minit kan. Jadi seterusnya adalah peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Okey, kita bagi Haris. Haris tolong baca apakah yang anda akan pelajari. Nombor 1, mengenal lokasi tamadun Yunani dan tamadun Rom yang menunjukkan peningkatan yang tinggi dalam pelbagai bidang. Ya. Nombor 2, memahami peningkatan tamadun Yunani dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Ya. Dan pentadbiran. Ya. 3, memahami peningkatan tamadun Rom dan dalam aspek seni bina. Okey, baik. Terima kasih. Makna dalam bab 6 ini, okey, tadi pada bab yang sebelum tu kita kenal di mana ia bermula. Tapi dalam bab yang khusus tentang Rom ni, yalah, tentang Yunani dan Rom ni, dia cerita balik, okey, lokasi dia di muka surat 118. Okey. Dia beritahu macam mana apakah tamadun Yunani ni, lepas tu dia beritahu kamu lokasi dan perkembangannya dekat mana. Kamu boleh faham adanya Laut Mediterranean, Laut Hitam, Macedonia, Thrace, okay, Olympia, Greece, Sparta, Corinth, Athens. Kamu akan mula faham. What's that? Okay, you need to learn kulit ke kulit. Kena baca. Okay, cikgu sangat pentingkan kamu baca dari kulit ke kulit. Okay. Kemudian dia tunjukkan peta yang tinggalan Akropolis di Athens, Agora di Corinth, surat 119. Itu adalah lokasi dia berkembang. Okay. Kemudian dia ceritakan, okay, apakah kelebihan tamadun Yunani berbanding dengan tamadun-tamadun lain. Dia ceritakan pada muka surat 120. Okey, maknanya dia ada satu sistem yang terkenal, sistem di Yunani ni dia perkenalkan sistem kepimpinan. Okey, makna dia mengenalkan monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan akhir sekali demokrasi. Okey, dia naik satu persatu. Makna kalau tak bagus dia adjust. Dia perbaharui dan akhir sekali dia membincangkan tentang demokrasi. Okey, demokrasi ini merupakan satu orang kata mekanisme untuk memimpin sesebuah masyarakat yang lebih baik. Okey, ini yang diamalkan di Malaysia. Okey, melalui sistem pilihan raya dan sebagainya. Okey, kita ada masa yang sangat suntuk, kita tinggal 6 minit. Okey, ciri-ciri demokrasi di Athens ini, dia ada satu badan yang tertinggi yang dipanggil sebagai Dewan Perhimpunan. Okey, di bawahnya ada majlis, magistrate dan juri. Okey. Kemudian pada muka surat seterusnya dia membincangkan tentang keanggotaan dan juga fungsi badan pemerintahan dan pentadbiran di Athens, bagaimana orang itu boleh berada di dalam Dewan Perhimpunan, apakah fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Dewan Perhimpunan tersebut. Ada 6 fungsi dewan tersebut dan ada 4 syarat keanggotaan, ada 4. Okey. Kemudian dia melihat muka surat 124, dia lihat majlis, sama juga keanggotaan dan juga fungsi majlis.
Ada magistrate, dia ada bincangkan tentang keanggotaan, kemudian fungsi magistrate. Ada juga juri, dia terangkan tentang keanggotaan, apakah fungsi-fungsi juri. Kemudian dia membincangkan tentang pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Okey, Sparta pun ada tapi tak banyak sangat. 2 muka surat saja bincang pasal Sparta. Tapi Sparta ni ada juga kebaikannya dan kelebihannya. Tapi jangan lupa kamu kena secara kronologinya kamu kena ada satu platform ataupun buat garis masa tentang kronologi sesebuah tamadun yang kamu kaji. Okey, supaya kamu nampak pergerakan tamadun tu daripada satu era ke satu era. Contoh macam daripada kamu lahir, berapa hari bulan kamu, tahun bila kamu lahir, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, bila kamu berkhatan, bila kamu bakal berkahwin, bila kamu bakal mati, semua kena dikeluarkan dalam bentuk garis masa ataupun kronologi. Kemudian kita melihat juga satu lagi iaitu yang last dalam bab 6 ini adalah tamadun Rom. Sama juga macam Yunani tadi, kita perlulah faham bagaimana pengenalan tamadun Rom tadi. Kemudian lokasi dan perkembangan tamadun Rom, kita ada seluruh empire, zaman empire tersebut, tamadun Rom. Kita kalau kamu tengok dekat situ ada peta tu, empire Rom dia ada tunjukkan Spaniel. Apa panggil Spain, Britain. Okey, kita ada Mesir, Arab, tapi Mesir itu termasuk dalam Empire Rom. Okey, tapi Arab, Semenanjung Arab tak Kemudian kita ada peningkatan seni bina dalam tamadun Rom, kena baca. Okey, sebab penting tamadun-tamadun ni dia membawa satu elemen yang dipanggilkan ciri-ciri pembangunan atau binaan-binaan yang unik. Kita boleh lihat pada muka surat 129. Okey, Pantheon. Okey, kita ada Pantheon. Awak kena baca yang Pantheon tu macam mana, apa jubah dia, kenapa bumbung dia bengkok dan sebagainya. Kita ada muka surat 130, kita ada Colosseum, kita ada Pantheon, ni ilmu dia ataupun lebih lanjut. Amphitheater, kemudian aqueduct. Okey, tu kita ada jalan raya Rom, tembok pertahanan, tempat mandi awam. Okey, ini semua teknologi-teknologi ataupun binaan-binaan yang hebat yang dibina pada ketika zaman tamadun Rom. Okey, jadi untuk semua yang live dengan cikgu pagi ni, okey, ingat apa yang saya sebut, sila baca dari kulit ke kulit, buatkan dia macam, buat je. Macam buku cerita, buku novel, tapi standard dia bawah Quran lah. Okay, you kena baca. Kena faham betul-betul sebab ini nanti, video ini nanti cikgu akan upload ke YouTube. Okay, cikgu upload di YouTube, nanti cikgu akan bagi link YouTube dalam grup Telegram tadi. Kamu boleh masuk dekat grup YouTube tersebut, kamu boleh subscribe. Okay, subscribe, like, comment, share, apa nak buat, bacalah YouTube tersebut, tontonlah siaran YouTube tersebut sampai habis. Okey, sebab tapi tak ada apa pun nak beritahu bahawa saya ada channel. Kan? Okey. Tapi sebenarnya channel tersebut walaupun dia sebenarnya bagi motivasi, okey. Maknanya secara umumnya saya terus bincangkan pada kamu 3 bab. Yalah 3 bab, bab 4, bab 5, bab 6. Laju gila. Tapi tujuannya adalah untuk beritahu kamu apa yang ada konten dalam bab-bab tersebut. Konten-konten tersebut apa yang ada. Jadi yang kamu perlu fikir, baca dan faham apa ini cikgu sebut tadi. Ini cikgu sebut tadi. Jadi semua tu perlu didengar, okay, dan kamu study itself, self learning. Okay, kalau ada masalah dan sebagainya kamu boleh PM cikgu dekat channel tersebut. Boleh PM dekat, saya rasa GC belum on lagi, tapi dekat Telegram ini boleh kamu hantar soalan. Kemudian dekat YouTube tersebut bila kamu dah sub, kamu boleh komen juga di situ, saya open. Tak ada masalah. Okey, yang penting ikhtiar untuk belajar, kita kena ikhtiar pada diri sendiri. Okey, jadi tempoh masa pun dah sangat suntuk, kita ada 1 minit lagi.
Okey, setakat ni Airil boleh Airil boleh dengar? Boleh. Okey, jadi Mus, Fahim, Haris, cikgu ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab bersama dengan cikgu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa tonton YouTube, sentiasa update dengan Telegram cikgu. Jangan lupa, tak ada apa lagi nak cakap. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Bye. Cikgu. Hai. Cikgu. Sama. Okay.